Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua pelajar-pelajar cikgu sihat dan telah mengisi link kehadiran yang cikgu dah berikan. Okey, hari ini kita akan teruskan sambung pembelajaran kita yang pada dua kelas yang lepas. Kita telah masuk pada bab 3, punca kuasa 2 dan kuasa 2. Okay, hari ini kita akan masuk 3.1.5 menentukan punca kuasa 2 dan suatu nombor tanpa menggunakan teknologi. Itu tanpa kita menggunakan kalkulator lah. Kalau yang kelas lepas cikgu dah ajar macam mana cara untuk kita guna kalkulator nak cari kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Macam mana kita nak cari jawapan dia. Okay, untuk hari ini kita tanpa kita nak gunakanlah kalkulator tu. Okay, cikgu cuma nak ingatkan balik. Cikgu nak buat ulang kaji. Okey, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Apa hubungan dia kan? Okey, contoh nombor 7. Okey, contoh nombor 7 kat sini. 7 bila kita kuasa 2, maksudnya 7 kuasa 2 maksudnya 7 darab 7 lah. 7 darab 7 kita akan dapat 49. Kita akan dapat 49 kat sini. Jadi kemudian bila 49 punca kuasa 2, maksudnya 49 punca kuasa 2, kita akan dapat balik 7. Nampak tak? Okey, jadi kalau kita tulislah dalam keadaan tulisan 7 kuasa 2 sama dengan 49 punca kuasa 49, kamu akan dapat 7 dekat sini. Okey, jadi hubungan kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi yang bersonsangan, adalah terbalik lah. Terbalik di antara satu sama lain. Maksudnya 7 kuasa 2 dapat 49 punca kuasa dapat 7. Okey, tapi dalam masa yang sama punca kuasa 49 juga adalah, dia ada dua jawapan. Satu positif 7, satu lagi negatif 7. Sebab bila negatif 7 kuasa 2, kamu akan dapat jawapan 49 juga. Jadi 49 ni dia ada dua jawapan lah. Punca kuasa 49 dia ada dua jawapan. Satu positif 7, satu lagi negatif 7. Okey. Untuk hari ni, kalau kamu perasan, ini adalah sifir kuasa 2 sempurna. Sifir kuasa 2 sempurna. Biasanya kamu memang dah hafal lah untuk daripada nombor 1 sampai nombor 12 ni, sebab dia dalam sifir kan. 1 darab 1, 2 darab 2, 3 darab 3 ni kamu memang dah hafal. Tapi yang 13 hingga ke 25 ni yang barulah. Sifir 13 darab 13, 14 darab 14. Okay, ni sifir dia. Okay. Biasanya ini kamu hafal lah supaya kamu mudah, kamu tahu jawapan dia. Kalau kita tanya apakah nombor kuasa 2 sempurna, kamu tahu 1, 4, 9, 16, 25, 36 ni semua nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Jadi dia ada dua kaedah untuk menentukan punca kuasa 2 dan sesuatu nombor tanpa kita menggunakan kalkulator. Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita guna kaedah sifir 2 sempurna. Kita guna kaedah sifir 2 sempurna. Maksudnya kita kena tahulah nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan A. Punca kuasa 64. Kita tengok dekat sifir ni. Tengok balik dekat sifir ni. Punca kuasa 64 adalah 8 kuasa 2. Maksudnya 8 darab 8 lah. Jadi di sini punca kuasa 8 darab 8. Ataupun kalau awak tak hafal kan, tak hafal tu. Okey, apa darab apa dapat jawapan 64. Apa darab apa dapat jawapan 64. 8 darab 8 lah. Okey, bila dah dapat 8 darab 8 sama dengan punca kuasa dalam kurungan 8
kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab kat sini ada 2 nombor. Kat sini ada 2 nombor. Contohlah kat sini ada darab 8 lagi. Jadi kat sini awak kena letak 3 sebab 8-nya ada 3. Tapi kat sini sekarang ni soalan ni cuma ada 2 je. Cuma ada 2 je. 8-nya kan sebab 8 darab 8 dapat 64. Jadi 8 kuasa 2. Jadi kat sini awak akan dapat jawapan dia 8 saja. Tinggal 8. Okey, kemudian untuk nombor bulat. Bulat senang kan? Bagaimana pula dengan nombor pecahan? Nombor pecahan. Punca kuasa 9/25. Okey, sama juga. Kita buat punca kuasa. Okey, tengok dalam sifir balik. 9 dengan 25. Mana? 9, 3 darab 3, 25. Ni 5 darab 5. 5 kuasa 2 dengan 3 kuasa 2. So, jadi kat sini awak buat 3 darab 3 per 5 darab 5. Punca kuasa. Kemudian, bila dah macam ni, sama dengan punca kuasa dalam kurungan 3 kuasa 2 per dengan 5 kuasa 2. Ataupun awak boleh tulis punca kuasa dalam kurungan 3/5 kuasa 2. Mana-manalah awak tak kisah. Awak tulis macam ni pun betul, tulis macam ni pun betul. Yang penting ada kurungan ni. Okay, kemudian, bila dapat macam ni, awak akan terus dapat jawapan berapa? 3/5. Inilah jawapan dia. Sebab apa tiba-tiba 2 ni boleh menghilang? Sebab punca kuasa adalah membawa kuasa setengah. Dia membawa kuasa setengah. Jadi kat sini setengah darab dengan 2. Setengah darab dengan 2 kat sini. 2. Dan awak akan dapat 1. Sebab itulah kat sini jadi kosong lah. Kat sini awak dah potong. Kat sini dah potong. Awak akan dapat 3/5 saja kat sini. Tinggal 3/5. Okey. Kalau nombor perpuluhan. 0.36. Ada tak dalam sini? Punca kuasa 0.36. Ada tak? Dalam ni 36. Ada ni 6 darab 6. Tapi ni 6 darab 6. Jawapan dia 36. Sekarang ni 0.36. Jadi ni tambah 1 kosong kat depan. 0 point. Kat sini pun awak tambah je lah 1 kosong kat depan. 0 point. Jadi awak dapat kat sini adalah punca kuasa 0.6 darab 0.6. Sama dengan punca kuasa dalam kurungan 0.6 kuasa 2. Tu awak akan dapat jawapan dia 0.6. Macam tu kalau untuk perpuluhan. Okey. Kemudian, bagaimana pula dengan nombor pecahan bercampur? 2, 7/9. Okey, bila awak nampak macam ni, perkara pertama sekali yang awak perlu lakukan ialah awak kena jadikan dia pecahan tidak wajar. Ni darab, sini tambah. Awak akan dapat punca kuasa 9 darab 2, 18. 18 tambah 7, awak akan dapat 25. 25/9. Okey, bila dapat macam ni, macam biasa, tengok dekat dalam sifir ataupun berapa darab berapa, dapat 25. Awak akan dapat punca kuasa 5 darab 5. Per dengan berapa darab berapa, dapat 3, dapat 9. 3 darab 3. 3 darab 3. Kemudian awak akan dapat punca kuasa 5/3 kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab kat sini cuma ada 2 nombor. Kat sini pun cuma ada 2 nombor. Kemudian awak akan dapat 5/3. Ini jawapan dia. 5/3. Okey, kemudian bagaimana pula dengan nombor yang ni? Pecahan ni. Punca kuasa 27/48. Awak tengok dekat dalam sifir. Tak ada pun nombor 27 dengan 48 ni. Tapi kalau awak perasan, nombor 27 dengan 48 ni awak boleh
permudahkan. Awak boleh kecilkan. Guna sifir berapa? Guna sifir 3. Jadi awak akan dapat, bila awak kecilkan, di sini 27 bahagi 3 awak akan dapat 9. 48 awak akan dapat 16. 48 bagi 3 awak akan dapat 16. Jadi kat sini dapat punca kuasa 9/16. Kemudian awak akan dapat, barulah awak pilih. Berapa darab berapa dapat jawapan 9? 3 darab 3. Per dengan 16. Berapa darab berapa dapat jawapan 16? 4 darab 4. Kemudian akan dapat punca kuasa 3/4 kuasa 2. Kemudian dapatlah 3/4. Tu guna kaedah sifir. Guna kaedah sifir 2 sempurna. Kemudian ada satu lagi cara, kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Kaedah pemfaktoran perdana ni kaedah pokok lah. Kaedah pokok macam mana saya cakap tu kan. Okay, macam mana nak buat? Okay, 441. Berapa darab berapa dapat 441? Berapa darab berapa? Okay, kat sini dapat 9 darab dengan 49. 9 darab 49 awak akan dapat 441. Okey, lagi. Berapa darab berapa awak akan dapat 9? 3 darab 3. 49. Berapa darab berapa awak dapat 49? 7 darab 7. Lagi. Okey. Dah lah kan? Ni yang paling terkecil kan? Yang paling terkecil. Okey, jadi bila dah dapat macam ni, bila dah dapat macam ni, 441 sama dengan 3. Ni, ambillah nombor ni. Ambil nombor ni. 3 darab 3 darab 7 darab 7. Okey. Tapi awak kena darab silangkan, bukan darab silangkan, darab setiap pasangan ni. Okay, ini darab ini darab ni. Maksudnya kat sini akan jadi 3 darab 7 darab dengan 3 darab 7. Okay, awak akan dapat 21 darab 21. Bila dah dapat macam ni, dua nombor yang sama kan? Kita nak dapat dua nombor yang sama ni. Dah dapat nombor yang sama, barulah awak akan buat punca kuasa 21 darab 21. Sama dengan 21. Ni punca kuasa 441. Sini 441. Maksudnya 21 darab 21 awak dapat 441. Tapi bila kat sini punca kuasa 441 sama dengan, mestilah punca kuasa 21 darab 21. Lepas tu hilangkan punca kuasa ni, awak akan dapat 21. Macam itulah jalan kerjanya. Sebab apa tiba-tiba kat sini timbul punca kuasa? Sebab sini soalan ada punca kuasa. Punca kuasa 441. Mula-mula awak buat dulu yang tak ada punca kuasa 441. Macam mana? Berapa darab berapa dapat jawapan 441? Dapatlah ni 3 darab 3 darab 7 darab 7. Tapi kat sini awak kena darab silangkan lah. Darab silangkan. 3 darab 7 ni darab dengan 3 yang ni. 3 yang ni darab 7 dengan yang ni. Awak akan dapat 21. Kemudian kat sini bila jadi punca kuasa 441, kat sini pun awak kena punca kuasakan 21 darab 21. So awak akan dapat jawapan dia 21. Itulah kaedah pemfaktoran perdana.
Okey, jadi untuk menentukan punca kuasa 2 dan suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator, dia ada dua cara lah, dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama kita guna kaedah sifir 2 sempurna. Kaedah ni maksudnya awak kena hafal lah sifir kuasa 2 sempurna ni. Kemudian yang kedua kita guna kaedah pemfaktoran perdana, iaitu yang kaedah pokok ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.